Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton sekalian, Alhamdulillah sekali lagi bersama dengan saya Daniel Luqman menerusi rancangan Mu Tunggu Aku Tanya. Di mana menerusi rancangan Mu Tunggu Aku Tanya ini, kita akan sama-sama memilih persoalan-persoalan yang diajukan oleh sidang penonton kita untuk sama-sama kita cari dan gali jawapannya agar ianya memberikan manfaat buat kita bersama. Namun sebelum tu, kepada sidang penonton yang masih lagi belum subscribe channel kami, bolehlah untuk melakukannya dengan klik button subscribe. Dan kepada sidang penonton sekalian yang sedang menyaksikan rancangan ini, jangan lupa untuk klik button kongsi agar kita mampu sebarkan kebaikan daripada ilmu yang kita perolehi pada hari ini kepada seberapa ramai yang boleh. Jadi tak berbual masa lagi, jom sama-sama kita saksikan persoalan yang menarik yang telah terpilih untuk episod kali ini. Soalan yang pertama. Ustaz, adakah salah jika seseorang itu menjadi attention seeker? Pertama sekali sidang penonton sekalian, apakah yang dimaksudkan dengan attention seeker? Kalau kita tengok daripada istilah bahasa Inggerisnya tu bermaksud pencari perhatian. Maksudnya dalam hidupnya dia tak boleh hidup dalam rasa keseorangan. Dia perlukan seseorang ataupun somebody untuk memberikan perhatian kepadanya. Disebabkan itulah berlakunya pada zaman sekarang ni terlalu banyak orang yang mencari perhatian dengan melakukan benda-benda yang tidak sepatutnya. Sebagai contoh, membuat filem pendek yang entah apa-apa. Ada pula yang menari bukan-bukan. Ada pula yang membuat video bersembang pick up line dan sebagainya. Ini semua semata-mata untuk mencari perhatian daripada kalangan manusia. Jadi persoalannya, adakah salah untuk menjadi seorang attention seeker? Jawapannya, bergantung kepada niatnya di dalam mencari perhatian orang lain. Sekiranya dia mencari perhatian tersebut untuk disebarkan perkara-perkara kebaikan, maka pada saat itu dibenarkan daripada segi syarak. Namun sekiranya dia hanya mencari sekadar untuk mendapatkan perhatian manusia yang tidak memberikan apa-apa faedah kepadanya, dan selain itu pula melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat yang akhirnya merugikan dirinya sendiri, maka pada saat itu tidak dibenarkan. Kerana apa? Ianya mampu untuk mengundang fitnah. Oleh itu, sebagai seorang yang berfikiran rasional, pastikan sekiranya kita ingin menjadi seorang attention seeker, jadilah seorang attention seeker yang baik akhlak dan peribadinya dan juga baik metodnya. Hindarilah daripada menjadi seorang attention seeker yang sekadar inginkan nak meraihkan pandangan manusia dengan perkara-perkara yang sia-sia yang akhirnya mengundang dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Baiklah, itu adalah jawapan untuk persoalan yang pertama. Jom kita saksikan persoalan yang seterusnya. Sekarang merupakan ujian buat dunia tentang isu pandemik COVID-19 yang telah menjejaskan pendapatan. Apakah hukum jika seseorang itu mengeluh dan merungut tentang kehidupannya sekarang seolah-olah nampak tak bersyukur? Sidang penonton sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala pernah berfirman menerusi surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Yang bermaksud, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut, yakni kepada musuh, dan dengan merasai kelaparan, dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman, dan berilah khabar gembira bagi mereka yang bersabar. Di sini Allah telah simpulkan bahawa bagi orang-orang yang beriman, Allah pasti akan memberikan ujian dalam bentuk kekurangan hasil makanan, kekurangan daripada sudut pendapatan, kekurangan daripada sudut harta benda dan juga anak pinak. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan menguji kita dengan merasai takut terhadap sesuatu. Jadi oleh itu sidang penonton sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan kesimpulan pada penghujungnya, bagi orang-orang yang bersabar, Allah Subhanahu Wa Taala sediakan berita gembira buat kita. Berbalik kepada persoalan berkaitan dengan isu COVID-19 yang berlaku di kalangan kita pada saat kini, tidak dapat dinafikan ramai daripada kalangan kita pada saat ini diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kurangnya sumber pendapatan. Namun begitu, ujian bukan tanda Allah Subhanahu Wa Taala membenci kita, bahkan Allah sedang menguji kita untuk menaikkan darjat kita di sisinya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya nak melihat siapakah di kalangan kita ini yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingatlah, Allah Subhanahu Wa Taala juga pernah berfirman di dalam surah Al-Insyirah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama-sama kesulitan itu pasti ada kemudahan.
mungkin kita merasakan beban yang ditanggung pada saat ini cukup berat bagi kita untuk memikulnya. Tapi ingatlah, pasti Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya sedang menyediakan suatu kebaikan untuk kita di penghujungnya. Ingat, sekiranya kita berdoa untuk turunnya hujan, pastikan kita bersedia untuk menerima lumpur di kaki. Yang bermaksud, sekiranya kita inginkan sesuatu kebaikan, pastikan kita bersedia untuk menerima ujian kerana kedua-duanya didatangkan sekali. Wallahu alam, jom kita beralih kepada soalan yang terakhir untuk episod kali ini. Boleh Ustaz beri pandangan Ustaz tentang hikmah yang Ustaz dapat dari wabak COVID-19 yang berlaku ini? Sidang penonton sekalian, sebenarnya di sebalik wabak COVID-19 yang sedang melanda negara kita, bahkan di seluruh dunia ini, terkandung 1001 hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, mungkin sebelum ini kita pernah tertanya-tanya, bilalah aku ni boleh nak bersolat bersama dengan suami aku? Ataupun bilalah aku dapat solat, mendirikan solat berjemaah bersama dengan ahli keluarga aku? Nah, bila berlakunya wabak COVID-19 ini, berapa ramai daripada kalangan kita mampu untuk mendirikan solat berjemaah bersama dengan keluarga? Yang kedua, selama ini kita sentiasa meraihkan ataupun mendirikan solat sunat hari raya di masjid ataupun surau berhampiran dengan kawasan perumahan kita. Namun, di sebalik hikmah COVID-19 yang melanda kita pada saat ini, kita mampu untuk mendirikan solat sunat hari raya berjemaah bersama dengan keluarga kita. Yang lebih manis apabila ketua keluarga kita, sama ada seorang suami ataupun ayah kita, menjadi khatib bacaan khutbah hari raya. Sidang penonton sekalian, yang ketiganya, mungkin selama ini sebelum mana berlakunya wabak COVID-19 ini, kita banyak memperlekehkan pekerjaan orang lain, sebagai contoh pekerjaan penghantar makanan ataupun pekerjaan seperti pemungut sampah dan sebagainya. Namun apabila berlakunya wabak COVID-19 ini di negara kita, barulah kita menghargai pekerjaan-pekerjaan seperti ini yang sebenarnya memberikan banyak manfaat buat kita. Dan yang keempatnya, sidang penonton sekalian, ramai daripada kalangan kita bila mana berlakunya wabak COVID-19 ini lebih banyak mendekatkan diri kita untuk mengenali tentang ilmu agama. Berapa banyak siaran-siaran langsung menerusi media-media sosial yang dilakukan oleh para asatizah kita yang menyebabkan ramai yang baru sedar bahawa media sosial bukan hanya sekadar untuk bersosial, bahkan boleh dijadikan sebagai medium untuk kita menambahkan ilmu pengetahuan. Wallahualam, sidang penonton sekalian, mudah-mudahan menjawab persoalan yang diajukan untuk episod kali ini. Dan ini merupakan episod terakhir untuk musim kali ini. Dan sekiranya ada sebarang komen-komen yang membina ataupun persoalan-persoalan yang ingin diajukan untuk musim akan datang, boleh untuk tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan saya Daniel Luqman memohon 1000 kemaafan sekiranya sepanjang musim kali ini dalam rancangan Mu Tunggu Aku Tanya terdapat kekhilafan ataupun tersilap tutur kata. Mohon dimaafkan dan janganlah disimpan di dalam hati. Wallahualam, bertemu lagi di musim yang akan datang dalam rancangan Mu Tunggu Aku Tanya. Saya Daniel Luqman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.